Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 237 hingga 239. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Bagi set data A, untuk tentukan julatnya, kita kena tentukan nilai cerapan yang terbesar, iaitu 25, dan juga nilai cerapan yang terkecil, iaitu 8. Maka julat akan sama dengan nilai cerapan yang terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil, iaitu 25 tolak dengan 8. Jawapannya adalah 17. Bagi menentukan julat antara kuartil, kita kena susunkan data tersebut dalam tertib menaik dahulu. Kemudian kita tentukan kedudukan median, iaitu data yang berada di tengah-tengah set data tersebut. Di sini median adalah 18. Kemudian kita lihat data sebelum median. Kita nak tentukan Q1, kuartil pertama, iaitu data yang berada di tengah-tengah data sebelum median. Seterusnya kita lihat data selepas median untuk tentukan nilai Q3, kuartil ketiga. Q3 adalah data yang berada di tengah-tengah data selepas median. Maka Q3 di sini adalah 24. Untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita ambil nilai Q3 tolak dengan Q1, iaitu 24 tolak dengan 11. Jawapannya adalah 13. Untuk set data soalan B, nilai cerapan tertinggi adalah 62, manakala cerapan yang terendah adalah 18. Maka julat adalah sama dengan 62 tolak dengan 18, iaitu bersamaan dengan 44. Kemudian kita susunkan data tersebut dalam tertib menaik. Seterusnya kita tentukan kedudukan median. Di sini median adalah terletak di tengah-tengah antara nombor 33 dengan 45. Kemudian kita lihat data sebelum median untuk tentukan nilai Q1. Q1 adalah 27, yaitu data yang berada di tengah-tengah data sebelum median. Kemudian kita tentukan Q3 daripada data selepas median, yaitu 50, yang berada di tengah-tengah data selepas median. Oleh itu, julat antara kuartil akan sama dengan 50 tolak dengan 27. Jawapannya adalah 23. Untuk set data soalan C, nilai cerapan tertinggi adalah 4.3, manakala nilai cerapan terkecil adalah 2.7. Maka julat adalah 4.3 tolak dengan 2.7. Jawapan adalah 1.6. Kemudian kita susunkan data tersebut dalam tertib menaik. Sekarang kita nak tentukan kedudukan median, iaitu berada di tengah-tengah dua nombor ini. Seterusnya kita lihat data sebelum median. Kita nak tentukan nilai Q1, iaitu Q1 adalah berada di tengah-tengah antara 2.8 dengan 2.9. Kemudian kita lihat data selepas median untuk tentukan Q3, di mana Q3 adalah berada di antara dua nilai ini. Maka untuk mencari julat antara kuartil, iaitu Q3 tolak dengan Q1, nilai untuk Q3 kena dicari puratanya, di mana kita ambil 3.4 tambah dengan 3.8, kemudian dibahagi dengan 2. Seterusnya ditolak dengan Q1, iaitu puratanya 2.8 tambah dengan 2.9 bahagi dengan 2. Ia akan sama dengan 3.6 tolak 2.85. Jawapan adalah 0.75. Bagi set data soalan D, nilai cerapan terbesar adalah 32. Nilai cerapan yang terkecil adalah 12. Maka julat akan sama dengan 32 tolak dengan 12. Jawapannya ialah 20. Seterusnya kita susunkan data tersebut dalam tertib menaik. Kemudian kita tentukan kedudukan median. Didapati bahawa median adalah nombor 18 ini. Sekarang kita nak tentukan Q1 daripada data sebelum median. Didapati Q1 adalah berada di antara nombor 15 dengan 16. Begitu juga dengan Q3. Kita kena rujuk data selepas median, di mana Q3 adalah berada di antara nombor 20 dengan 22. Untuk menentukan nilai Q1 dengan Q3 ini, kita kena cari puratanya. Maka julat antara kuartil akan sama dengan 20 tambah dengan 22 bahagi 2, tolak dengan 15 tambah 16, kemudian dibahagi 2. Ini akan sama dengan 21 tolak 15.5. Jawapannya adalah 5.5. Soalan 2. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut.
Bagi set data untuk soalan A, ia mengandungi kekerapan, iaitu bilangan limau ini adalah nilai kekerapan. Untuk tentukan julat, kita ambil nilai cerapan yang terbesar, iaitu 7.2, ditolak dengan nilai cerapan terkecil, iaitu 6.0. Oleh itu, jawapannya adalah 1.2. Disebabkan data ini melibatkan kekerapan, maka kita kena carikan kekerapan longgokan bagi mencari nilai julat antara kuartil. Untuk kekerapan longgokan yang pertama ini, kita salin sahaja 6 ni ke bawah. Kemudian 6 ni ditambah dengan kekerapan yang seterusnya untuk dapat jawapan yang kedua ini, iaitu 15. Seterusnya 15 tambah dengan 12 akan sama dengan 27. 27 tambah dengan 18 akan sama dengan 45. 45 tambah dengan 20 akan sama dengan 65. 65 tambah dengan 10 sama dengan 75. 75 tambah dengan 5 sama dengan 80. Perhatikan bahawa nilai 80 ini sebenarnya adalah nilai N. Kemudian kita tentukan cerapan-cerapan ini untuk setiap kekerapan longgokan tersebut, di mana yang ini adalah dari cerapan yang pertama sehingga cerapan yang ke-6. Seterusnya, selepas cerapan yang ke-6, kita sambung dengan cerapan ke-7 sampai cerapan ke-15. Selepas cerapan ke-15, kita sambung dengan cerapan 16 sehingga cerapan ke-27. Seterusnya cerapan 28 sehingga cerapan 45, cerapan 46 sehingga cerapan 65, cerapan 66 sehingga cerapan 75, cerapan 76 sehingga cerapan 80. Kemudian kita gunakan rumus ini, Q1 sama dengan cerapan ke 1/4 darab dengan nilai N, di mana N soalan ini adalah 80. Ini akan sama dengan cerapan ke-20. Jadi kita rujuk kepada bahagian baris cerapan ini. Cerapan yang ke-20 adalah berada dalam sini. Bermaksud Q1 berada dalam bahagian ini, iaitu 6.4. Rumus untuk Q3 adalah cerapan ke 3/4 darab dengan N, di mana N adalah sama dengan 80. Ini akan sama dengan cerapan ke-60. Kita rujuk jadual, cerapan ke-60 adalah terletak di dalam bahagian ini. Maksudnya Q3 adalah sama dengan 6.8. Dengan itu, kita boleh cari julat antara kuartil yang sama dengan Q3 tolak dengan Q1, iaitu 6.8 tolak dengan 6.4. Jawapannya adalah 0.4. Untuk set data B, julatnya adalah nilai cerapan tertinggi iaitu 18 tolak dengan nilai cerapan terendah iaitu 13. Jawapannya adalah sama dengan 5. Kemudian kita bina jadual untuk tentukan kekerapan longgokan. Kekerapan yang pertama ini kita main salin terus saja, 12. Kemudian 12 tambah dengan 18 sama dengan 30. 30 tambah dengan 21 akan sama dengan 51. 51 tambah dengan 20 akan sama dengan 71. 71 tambah dengan 21 sama dengan 92. 92 tambah dengan 8 sama dengan 100. Di mana nilai 100 ini adalah nilai N. Ini bermaksud bahagian ini adalah dari cerapan yang pertama sehingga cerapan ke-12, sambung dengan cerapan ke-13 sehingga cerapan ke-30, diteruskan dengan cerapan 31 sehingga cerapan ke-51, kemudian cerapan ke-52 sehingga cerapan ke-71, cerapan ke-72 sehingga cerapan ke-92, dan akhirnya cerapan ke-93 sehingga cerapan ke-100. Jadi Q1 akan sama dengan cerapan ke 1/4 darab dengan N, di mana N adalah sama dengan 100. Ini akan sama dengan cerapan ke-25. Bila kita rujuk jadual, cerapan ke-25 adalah dalam lingkungan ini. Jadi Q1 adalah sama dengan 14. Kemudian Q3 adalah sama dengan cerapan ke 3/4 darab dengan N, di mana N adalah sama dengan 100. Ini akan sama dengan cerapan ke-75. Kita rujuk jadual, cerapan ke-75 adalah berada dalam bahagian ini. Maksudnya Q3 akan sama dengan 17. Oleh itu, julat antara kuartil akan sama dengan Q3 tolak dengan Q1, iaitu 17 tolak 14. Jawapan ialah 3.
Soalan 3. Hitung variance dan sisihan piawai bagi set data yang berikut. Bagi set data A, kita tentukan nilai min dahulu. Untuk min, kita gunakan rumus min sama dengan sigma X bahagi dengan N. Maksudnya kita tambahkan semua cerapan, kemudian dibahagikan dengan bilangan cerapan yang ada. Jawapannya adalah 7.5. Seterusnya, kita gunakan rumus variance ini. Variance adalah sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Jadi, kita kuasa 2 kan setiap data dan tambahkan, kemudian dibahagi dengan bilangan cerapan yang ada, 6, dan ditolak dengan nilai min 7.5 kuasa 2. Maka nilai variance adalah 5.917. Kita tahu bahawa nilai sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2 nilai variance. Maka ia akan sama dengan 2.432. Untuk set data soalan B, kita gunakan rumus yang sama iaitu min sama dengan sigma X bahagi dengan N. Jadi kita tambahkan semua data tersebut, kemudian dibahagikan dengan bilangan data yang ada, iaitu 10. Maka nilai min adalah 61. Untuk cari variance, kita kena tambahkan semua data tersebut yang telah dikuasa 2kan, seterusnya dibahagi dengan 10. Dan kemudian ditolak dengan nilai min kuasa 2, iaitu 61 kuasa 2. Maka nilai variance adalah 52.8. Seterusnya, sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2 nilai variance, iaitu 52.8. Maka nilai sisihan piawai adalah 7.266. Bagi set data soalan C, nilai min adalah sigma X per N. Maksudnya kita tambahkan semua data, kemudian dibahagi dengan bilangan data yang ada, 7. Maka nilai min adalah sama dengan 4.4. Variance adalah sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Maksudnya kita tambahkan kuasa 2 bagi semua data yang ada, kemudian dibagi dengan bilangan data yang ada, 7. Seterusnya ditolak dengan nilai min 4.4 kuasa 2. Nilai variance adalah 0.46. Sisihan piawai adalah sama dengan punca kuasa 2 variance, iaitu 0.46. Maka jawapan sisihan piawai adalah 0.6782. Bagi set data soalan D, nilai min adalah sigma X bahagi dengan N. Maksudnya kita tambahkan semua cerapan ataupun data dan dibahagi dengan bilangan cerapan yang ada, iaitu 11. Maka min adalah sama dengan 36. Variance adalah sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Maksudnya kita tambahkan semua kuasa 2 bagi setiap data dibahagi dengan 11 cerapan tolak dengan min 36 kuasa 2. Nilai variance adalah 70.1818. Seterusnya, sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2 70.1818. Maka nilai sisihan piawai adalah 8.377. Soalan 4. Suatu set data mengandungi 7 nombor. Hasil tambah 7 nombor ini ialah 84 dan hasil tambah kuasa 2 bagi nombor-nombor ini ialah 1920. Hitung variance dan sisihan piawai bagi set data ini. Diberi dalam soalan, set data ini mengandungi 7 nombor. Maksudnya N adalah sama dengan 7. Kemudian hasil tambah bagi 7 nombor tersebut adalah sama dengan 84. Maksudnya sigma X adalah 84. Dan juga hasil tambah bagi kuasa 2 bagi nombor-nombor ini adalah 1920. Maksudnya sigma X kuasa 2 adalah 1920. Kita gunakan rumus min, iaitu min adalah sama dengan sigma X per dengan N. Kita gantikan nilai sigma X 84, kemudian bahagi dengan nilai N 7. Maka min adalah sama dengan 12. Kemudian untuk tentukan variance, kita ambil rumus ini, sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Di mana sigma X kuasa 2 adalah sama dengan 1920, bahagi dengan N 7, tolak dengan nilai min yang kita dapat tadi, 12 kuasa 2. Maka variance akan sama dengan 130.29. Kita tahu bahawa sisihan piawai adalah sama dengan punca kuasa 2 nilai variance. Maka, ia akan sama dengan punca kuasa 2 130.29. Jawapan sisihan piawai adalah 11.41. Soalan 5. Julat dan sisihan piawai suatu set nombor X1, X2, X3 sehingga X10 ialah 10 dan 5.2 masing-masing. Hitung A, julat dan sisihan piawai bagi set nombor berikut. Diberi dalam soalan, julat asal adalah 10, sisihan piawai asal adalah 5.2. Perhatikan bahawa set data baharu ini
diperoleh dengan mendarabkan data asal dengan 2. Maksudnya di sini K adalah sama dengan 2. Dan rumus yang telah kita belajar adalah julat baharu akan sama dengan K kali julat asal. K adalah sama dengan 2, darab dengan julat asal 10, maka julat baharu adalah 20. Begitu juga dengan sisihan piawai baharu akan sama dengan K darab dengan sisihan piawai asal. Jadi kita gantikan K dengan 2, darab dengan sisihan piawai asal 5.2, jawapannya adalah 10.4. Soalan B, julat dan sisihan piawai bagi set nombor yang berikut. Perhatikan set data yang baharu ini, ia adalah diperolehi dengan ambil data asal, ditolak dengan 1, kemudian dibahagi dengan 4. Tapi kita tahu bahawa hasil tolak ini tidak akan memberikan perubahan kepada sukatan serakan. Maka kita hanya perlu pertimbangkan hasil bahagi dengan 4 ini. Di sini K adalah sama dengan 4. Untuk soalan ini, julat baharu akan sama dengan julat asal dibahagi dengan nilai K. Maka julat asal 10 kita bahagi dengan K 4. Jawapan untuk julat baharu adalah 2.5. Sama juga untuk sisihan piawai baharu, ia akan sama dengan sisihan piawai asal dibahagi dengan nilai K, yaitu 5.2 bahagi dengan 4. Jawapannya adalah 1.3. Soalan 6. Jisim suatu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang murid mempunyai min 45 kg dan variance 2.5 kg kuasa 2. Hitung A, hasil tambah jisim bagi 8 orang murid ini. Diberi dalam soalan terdapat 8 orang murid, maksudnya nilai N adalah sama dengan 8, min adalah 45 dan variance adalah 2.5. Soalan minta kita cari hasil tambah jisim bagi 8 orang murid ini. Maksudnya dia nak kita cari nilai sigma X. Maka kita kena gunakan rumus min sama dengan sigma X bahagi dengan N. Kita gantikan nilai min dengan 45 dan N ganti dengan 8. Kemudian kita bawa 8 ke sebelah kiri sebagai hasil darab. Maka nilai sigma X adalah sama dengan 360. Soalan B, hasil tambah kuasa 2 jisim murid ini. Soalan hendak kita cari hasil tambah kuasa 2 jisim murid. Maksudnya dia nak kita cari nilai sigma X kuasa 2. Untuk ini, kita kena gunakan rumus variance sebab kita diberi nilai variance. Rumus yang kita gunakan adalah variance sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Kita gantikan nilai variance dengan 2.5, nilai N dengan 8, nilai min dengan 45. Akan dapat bahagian ini. Kemudian, kita pindahkan nilai 45 kuasa 2 ini ke sebelah kiri menjadi hasil tambah. Kita akan dapat 2027.5. Seterusnya kita pindahkan 8 ke sebelah kiri sebagai hasil darab. Maka nilai untuk sigma X kuasa 2 adalah sama dengan 16.220. Soalan 7. Min bagi suatu set nombor M tolak 4, M tambah 2, 2M, 2M tambah 3 ialah 10. A. Hitung. Pertama, nilai M. Diberi dalam soalan, min adalah sama dengan 10. Kita gunakan rumus min sama dengan sigma X bahagi dengan N, di mana kita gantikan nilai min dengan 10, kemudian kita tambahkan semua nilai curapan tersebut, yaitu M tolak 4 tambah M tambah 2 tambah 2M tambah 2M tambah 3. Dibahagi dengan bilangan curapan yang ada, yaitu 5 curapan. 5 ini kita bawa ke sebelah kiri sebagai hasil darab, kita akan dapat 50. Bahagian pengangka di atas kita ringkaskan, ia akan menjadi 7M tambah 1. Seterusnya kita pindahkan 1 ke sebelah menjadi hasil tolak. Akan dapat jawapan 49. Kemudian kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan 7, maka kita akan dapat nilai M sama dengan 7. Soalan 2, hitung sisihan piawai. Untuk itu, kita gantikan nilai M sama dengan 7 ke dalam senarai nombor yang diberikan tadi, yaitu 7 tolak 4 akan sama dengan 3, M sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9, 2 darab 7 sama dengan 14, 2 darab 7 tambah 3 sama dengan 17. Ini adalah set nombor yang terlibat. Kita gunakan rumus sisihan piawai ini, yaitu sama dengan punca kuasa 2, sigma X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Kemudian, kita gantikan semua nilai dalam data tersebut ke dalam rumus dan dikuasa 2kan dan cari hasil tambahnya. Kemudian dibahagi dengan 5, seterusnya ditolak dengan nilai min 10 kuasa 2. Di punca kuasa 2kan. Maka jawapan sisihan piawai adalah 4.98 sifar. Soalan B, setiap nombor dalam set tersebut didarab dengan 3 dan kemudian ditambah dengan 2. Hitung variance bagi set data yang baharu.
Keadaan yang terjadi pada soalan B ini adalah setiap data asal itu akan didarab dengan 3, kemudian ditambah dengan 2, akan terhasil data baharu. Dan kita tahu bahawa hasil tambah ini tidak akan memberi perubahan kepada sukatan serakan. Maka kita hanya pertimbangkan hasil darab ini sahaja, di mana K adalah sama dengan 3. Untuk menentukan nilai variance baharu, ia akan sama dengan K kuasa 2 darab dengan variance asal. Dan nilai K adalah sama dengan 3, iaitu 3 kuasa 2, darab dengan nilai variance yang asal. Jadi kita ambil nilai sisihan piawai yang kita dapat tadi, di kuasa 2 kan akan sama dengan nilai variance. Oleh itu, nilai variance yang baharu akan sama dengan 223.2. Soalan 8. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi nilai N, sigma X dan sigma X kuasa 2 bagi suatu set data. Nilai N ini dia gunakan huruf kecil. Sebenarnya dalam rumus dia adalah N huruf besar. Soalan A, hitung nilai variance. Jadi kita tentukan nilai min dahulu menggunakan rumus ini. Kemudian kita gantikan nilai sigma X dengan 66, nilai N dengan 12. Maka jawapan untuk min adalah 5.5. Kemudian kita gunakan rumus variance ini, di mana kita gantikan nilai sigma X kuasa 2 dengan 1452, nilai N dengan 12, tolak dengan min 5.5 kuasa 2. Maka nilai variance akan sama dengan 90.75. Soalan B, satu nombor P ditambah kepada set data ini dan didapati min bertambah sebanyak 0.5. Hitung pertama, nilai P. Langkah pertama, kita tentukan hasil tambah data tersebut, iaitu sigma X yang baharu. Jadi kita ambil nilai sigma X yang asal tambah dengan nombor yang ditambahkan, iaitu P. Maka sigma X baharu sama dengan 66 tambah P. N baharu akan sama dengan 12, data yang asal, tambah dengan 1 curapan P yang ditambahkan, ia akan sama dengan 13 curapan. Oleh itu, nilai min baharu di sini akan sama dengan nilai min yang asal 5.5 tambah dengan pertambahan tadi. Soalan kata min bertambah sebanyak 0.5. So, kita tambah dengan 0.5, min baharu akan sama dengan 6. Seterusnya, kita gunakan rumus min ini, di mana kita gantikan min dengan 6, iaitu nilai min baharu. Lepas itu sigma X yang baharu 66 tambah P bahagi dengan nilai N baharu 13. Kita pindahkan 13 ke sebelah kiri sebagai hasil darab akan dapat jawapan 78. Kemudian kita pindahkan 66 ke sebelah kiri sebagai hasil tolak. Oleh itu nilai P akan sama dengan 12. B kedua, sisihan piawai bagi set data yang baharu. Untuk cari nilai sisihan piawai, kita kena tentukan sigma X kuasa 2 yang baharu, di mana kita ambil sigma X kuasa 2 yang asal 1452 tambah dengan nombor baharu yang dikuasa 2kan, iaitu P 12 yang dikuasa 2kan. Oleh itu sigma X kuasa 2 yang baharu adalah 1596. Kemudian kita gantikan nilai-nilai terlibat ke dalam rumus sisihan piawai ini, di mana sigma X kuasa 2 yang baharu ini adalah 1596, nilai N yang baharu adalah 13, tolak dengan min baharu 6 kuasa 2, dan di punca kuasa 2 kan. Oleh itu, jawapan sisihan piawai akan sama dengan 9.315. Soalan 9. Hitung variance bagi set data P tolak 4, P tolak 2, P tolak 1, P tambah 4, P tambah 9. Disebabkan kita tak tahu apakah nilai P, jadi kita andaikan kita tolakkan setiap data itu dengan pemalar P. Maksudnya, P tolak 4 ini ditolak dengan P, kita akan dapat negatif 4. P tolak 2 ditolak dengan P, akan dapat negatif 2. P tolak 1 ditolak dengan P akan sama dengan negatif 1. P tolak dengan P akan sama dengan sifar. P tambah 4 tolak dengan P akan sama dengan positif 4. P tambah 9 tolak dengan P akan sama dengan 9. Maka ini adalah data baharu. Seterusnya kita tentukan nilai min baharu bagi set data yang baharu ini, di mana kita tambahkan setiap data baharu tersebut dan dibahagi dengan bilangan curapan yang ada, iaitu 6. Oleh itu, min baharu akan sama dengan 1. Tujuan kita cari data baharu ini untuk hilangkan P, sebab kita tahu bahawa variance asal akan sama dengan variance baharu. Dan kita juga tahu bahawa hasil tambah ataupun hasil tolak suatu pemalar pada suatu set data tidak akan memberikan perubahan kepada sukatan serakan. Oleh itu, variance baharu akan sama dengan rumus ini,
kita gantikan hasil tambah bagi kuasa 2 setiap data untuk data baharu, kemudian bahagi dengan 6 cerapan, ditolak dengan min baharu iaitu 1 kuasa 2. Oleh itu, variance baharu akan sama dengan 56 per dengan 3. Ini juga akan merupakan nilai untuk variance asal. Soalan 10. Jadual menunjukkan jisim pemain bagi dua pasukan sepak takraw. Soalan A. Hitung min, julat, variance dan sisihan piawai bagi ukuran jisim pemain kedua-dua pasukan di atas. Untuk soalan ni, kita akan gunakan rumus min dengan rumus variance ini. Jadi pertama, kita akan carikan min, julat, variance dan sisihan piawai bagi pasukan A. Jadi kita tambahkan setiap cerapan untuk pasukan A. Lepas itu, bahagi dengan 5 cerapan yang ada. Maka min akan sama dengan 61. Julat adalah nilai cerapan tertinggi tolak dengan nilai cerapan terendah. Untuk pasukan A, nilai cerapan tertinggi adalah 70. Nilai cerapan yang terendah adalah 48. Maka hasil tolak mereka akan sama dengan 22. Seterusnya kita cari nilai variance, iaitu kita cari hasil tambah bagi kuasa 2 data tersebut. Seterusnya dibahagi dengan bilangan cerapan 5 ditolak dengan nilai min kuasa 2, iaitu 61 kuasa 2. Maka nilai variance adalah 78.8. Seterusnya kita boleh cari nilai sisihan piawai dengan punca kuasa 2 kan nilai variance, iaitu punca kuasa 2 78.8. Nilai untuk sisihan piawai akan sama dengan 8.877. Kita ulangi langkah yang sama untuk nilai sukatan serakan pasukan B. Minnya adalah sama dengan hasil tambah semua cerapan dibahagi dengan bilangan cerapan 5. Min juga adalah sama dengan 61. Untuk pasukan B, cerapan yang tertinggi adalah 75, cerapan yang terendah adalah 45. Hasil tolaknya akan sama dengan 30. Kemudian untuk cari nilai variance, kita cari hasil tambah untuk kuasa 2 bagi setiap data, kemudian dibahagi dengan 5 dan seterusnya ditolak dengan min 61 kuasa 2. Variance untuk pasukan B adalah 155.6. Sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2 bagi nilai variance, iaitu 155.6. Nilai sisihan piawai bagi pasukan B adalah 12.47. Soalan B. Adakah julat sesuai digunakan sebagai suatu sukatan serakan bagi mewakili data di atas? Berikan justifikasi anda. Jawapannya adalah tidak sesuai kerana wujudnya pencilan di sini. Cuba kita lihat data untuk pasukan A. Terdapat pencilan data di sini iaitu 48 dan juga 53 yang jauh berbeza dengan data lain. Begitu juga dengan pasukan B. Pencilannya adalah 45 dengan 47. Jauh berbeza dengan nilai data yang lain. Soalan C. Tentukan pasukan yang mempunyai ukuran jisim yang diserakkan lebih jauh daripada nilai min jisim. Soalan minta kita cari serakan yang lebih jauh daripada nilai min jisim. Maksudnya kita kena rujuk nilai sisihan piawai. Jadi sisihan piawai bagi pasukan A tadi adalah 8.877. Sisihan piawai bagi pasukan B adalah 12.47. Nilai bagi sisihan piawai pasukan B adalah lebih besar. Jadi jawapannya adalah pasukan B. Soalan 11. Hasil tambah bagi suatu set 10 nombor ialah 180 dan hasil tambah kuasa 2 bagi set nombor ini ialah 3.800. A. Hitung min dan variance bagi nombor-nombor ini. Diberi dalam soalan terdapat 10 nombor. Maksudnya N adalah sama dengan 10. Kemudian hasil tambah bagi 10 nombor itu adalah 180. Maksudnya sigma X adalah 180. Seterusnya hasil tambah kuasa 2 bagi set nombor ini ialah 3.800. Maksudnya adalah sigma X kuasa 2. Kita gunakan rumus min ini untuk menentukan nilai min, yaitu sigma X adalah 180 dibahagi dengan nilai N 10, maka min adalah 18. Yang ini pula adalah rumus untuk menentukan variance untuk soalan ini. Kita gantikan nilai sigma X kuasa 2 iaitu 3.800 bahagi dengan nilai N 10 tolak dengan nilai min yang kita dapat tadi 18 kuasa 2. Jawapan variance adalah 56. B. Nombor 19 ditambahkan kepada set nombor-nombor ini. Hitung min dan variance yang baharu. Maksudnya sekarang ni kita tambahkan satu nombor baharu ke dalam set tadi iaitu 19. Maka sigma X yang baharu, maksudnya hasil tambah bagi semua data adalah 180 tadi ditambah dengan
data baharu 19, oleh itu sigma X yang baharu adalah 199. N yang asal adalah 10, terdapat 10 cerapan. Sekarang kita tambahkan satu nombor, maka N baharu akan sama dengan 10 tambah dengan 1, yaitu 11. Kemudian kita tentukan nilai min baharu, yaitu sigma X baharu 199 bahagi dengan N baharu 11. Jawapan min baharu adalah 18,9. Seterusnya kita tentukan nilai variance baharu. Kita ambil sigma X kuasa 2 yang asal ditambah dengan nombor baharu di kuasa 2 kan. Di mana sigma X kuasa 2 yang asal adalah 3,800 ditambah dengan nombor baharu iaitu 19 yang telah di kuasa 2 kan. Dibahagi dengan 11 cerapan, kemudian ditolak dengan min baharu 18,9 kuasa 2. Maka variance baharu adalah 51,2. Soalan 12. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diluangkan dalam jam untuk mengulang kaji dalam seminggu oleh 32 orang murid. A. Hitung julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi taburan ini. Maka untuk menentukan nilai julat, kita ambil cerapan yang terbesar. Di sini data yang kita ada adalah masa dalam jam, maka nilai cerapan yang tertinggi adalah 10. Manakala nilai cerapan yang terendah adalah 1, iaitu julat akan sama dengan 10 tolak dengan 1, jawapannya adalah 9. Untuk menentukan julat antara kuartil data ini, disebabkan ia mengandungi bilangan murid iaitu kekerapan, maka kita kena bina satu jadual yang melibatkan kekerapan longgokan seperti di bawah. Seperti biasa, kita tarik nombor ini ke bawah, kekerapan yang pertama sebagai kekerapan longgokan yang pertama. Kemudian kekerapan longgokan yang pertama ini ditambah dengan kekerapan yang seterusnya menjadi jawapannya 7. 7 pula ditambah dengan 6 akan sama dengan 13. 13 ditambah dengan 9 akan sama dengan 22. 22 tambah dengan 6 sama dengan 28. 28 tambah dengan 2 sama dengan 30. 30 tambah dengan 1 sama dengan 31. 31 tambah dengan 1 akan sama dengan 32. Perhatikan, 32 ini juga adalah nilai untuk N, yaitu jumlah kekerapan. Jadi, kekerapan longgokan di sini bermaksud yang ini adalah cerapan pertama sehingga cerapan yang kedua. Diteruskan dengan cerapan yang ketiga sehingga cerapan yang ke-7. Diteruskan dengan cerapan ke-8 sehingga cerapan 13. Cerapan 14 sehingga cerapan 22, cerapan 23 sehingga cerapan 28, cerapan 29 sehingga cerapan 30, cerapan 31 sahaja, yang ini cerapan 32. Kita tahu bahawa rumus untuk julat antara kuartil adalah sama dengan Q3 tolak dengan Q1. Jadi kita kena tentukan kedudukan Q3 dahulu, iaitu cerapan ke-3/4 darab dengan N, di mana N di sini adalah 32. Ini akan bersamaan dengan cerapan ke-24. Ia akan ditolak dengan cerapan ke-1/4 darab dengan 32, di mana ia akan sama dengan cerapan ke-8. Kita rujuk jadual, cerapan ke-24 terletak di dalam bahagian ini. Ini bermaksud Q3 adalah sama dengan 5. Kemudian cerapan yang ke-8 adalah terletak dalam bahagian ini. Ini bermaksud nilai Q1 adalah sama dengan 3. Oleh itu, 5 tolak dengan 3 akan sama dengan 2. Kemudian kita nak tentukan nilai variance. Untuk tentukan nilai variance, kita kena tentukan nilai min dahulu. Bagi soalan ni, kita gunakan min yang ada kekerapan, iaitu simbol F ini. Jadi kita darabkan setiap kekerapan itu dengan nilai data, iaitu 2 darab dengan 1 tambah dengan kekerapan yang kedua, 5 darab dengan data yang kedua, iaitu 2, tambah dengan kekerapan yang ketiga, 6, darab dengan data yang ketiga, iaitu 3, dan seterusnya. Ini akan dibahagi lagi dengan jumlah kekerapan. Maka nilai untuk min adalah sama dengan 3,906. Untuk menentukan nilai variance, kita kena gunakan rumus variance yang ada simbol F ini. Untuk bahagian atas ini, maksudnya kita kena darabkan setiap kekerapan dengan data yang terlibat yang sudah dikuasaduakan, kemudian tambahkan mereka. Seterusnya dibahagi dengan jumlah kekerapan yang ada, iaitu 32, nilai N tadi. Ditolak dengan nilai min yang kita dapat, iaitu 3,906 kuasa 2. Oleh itu, jawapan untuk variance adalah 3,21 sifar.
Kita dah belajar bahawa sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2 nilai variance. Maka ia akan sama dengan punca kuasa 2 3.21 sifar. Jawapan sisihan piawai adalah 1.792. Soalan B. Nyatakan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan masa ulang kaji bagi kumpulan murid ini. Jadi, kesimpulan di sini kita kena gunakan julat antara kuartil lebih sesuai. Kenapa? Sebab dalam data yang diberikan terdapat nilai pencilan iaitu 10. Oleh itu, kita tak sesuai gunakan julat untuk mewakilkan data ini. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.